pasaran, kita sambung sikit dan juga pada petang nanti untuk building a portfolio. Bagi siapa yang tak ikut sebelum ni, tak apa. Kita akan ulang balik benda ni dalam tempoh dalam bulan depan. Sekali lagi ya. Kita dah cover mengenai 3 perkara ni. Iaitu buat anda punya objektif jelas. Apa yang anda nak. Sebelum anda nak berniaga online ni, anda buat dulu anda punya budget. Anda nak buat bisnes. Anda bukan nak apply kerja jadi trader bank tau. Anda sekarang ni melabur. Anda melabur kepada teknik. Teknik tu yang trade. Tak kisah anda pakai EA ke, anda manual trade ke, apa ke. Anda tak pandai trade tau. Teknik tu pandai trade. Anda ikut je dia. Jangan pandai trade. Nak naik ke nak turun. Tak tahu. Kalau teknik tu kata buy lah dia. Kalau teknik tu kata sell lah dia. Faham? Anda tak pandai trade. Anda cuma ikut je. Macam robot, ikut je. Okay, buy. Letak limit order. Kan? Jangan nak buy at market sangat. Itu pandai trade. Tak payah. Anda ikut teknik. Mana-mana teknik yang anda faham, yang lengkap, yang anda tahu apa nak dibuat. Tak faham, jangan pakai. Okay? Itu vessel. Anda melabur kepada teknik tau. Galih withdraw. Galih tengah makan aiskrim jom. Tak diberi jurus ETF. Petang ni kita cerita. Okey. Jadi sebelum anda nak melabur dan nak berniaga ni, nak berdagang ni, anda kena tahu bajet anda. Anda buatlah bajet anda. Apa jenis portfolio pelaburan anda. Anda buat bajet anda untuk setahun. Income dan anda punya expenses. Kumpulkan semua. Kumpulkan semua untuk setahun. Jangan berfikir macam orang bekerja. Berfikir macam orang berniaga. Wassalam Rashidi. Lambat. Hukum. Ketuk ketampi je. Okey, income dan expenses buat untuk annual. Okey, dan ingat anda akan compound portfolio anda. Tiap tahun anda buat benda ni. Tahun depan berapa income aku dan anda dapatkan berapa retain income anda. Berapa sebenarnya duit yang anda ada lebih. Yang anda akan gunakan untuk emergency. Ini emergency fund dan apa yang akan anda gunakan untuk lain-lain lah. Dan ini yang untuk pelaburan. Jadi pelaburan terbagi kepada dua. Anda melabur kepada aset tetap dan kalau anda trade, anda sebenarnya sedang melabur kepada aset yang turun naik, variable. Ini yang dan variable BLE yang turun naik. Anda yang sedang uruskan dia. Anda cuma melabur kepada teknik untuk nak masuk dan keluar market. Yang untuk bahagian ni. Faham? Jangan fikir hujung bulan ni aku ada $100. Berapa boleh dapat? Kau ingat ni apa? Itu lawak. Soalan-soalan. Kalau ada 2,000, teknik ni dapat berapa? Mana aku tahu? Anda kena buat dulu kepada any sistem yang tradable setup yang anda boleh trade. Dan anda sesuaikanlah kepada masa trading anda, kepada pemahaman anda, dapatkan parameter dia. Dia bagi apa yang anda nak, baru anda trade. Jangan nak, aku power teknik ni, boleh pakai ni. Kan, depo lepas tu trade terus. Anda tak tahu lagi parameter dia. Orang lain yang pakai, dia berjaya pakai. Anda kata, aku boleh jadi macam dia. Mana boleh? Trading anda tak sama, objektif tak sama, modal tak sama, masa tak sama. Memang tak mungkin ni. Nasib baik tengok kat Discord. Bet euro je malam ni kan. Faham? Okay. So, effectively, kalau saya bagi tahu anda sekarang,
Apa jenis portfolio yang anda semua tengah buat? Semua trader, saya boleh generalize benda ni. Semua trader sebenarnya anda sedang buat hybrid portfolio tau. Semua trader, asalkan anda panggil diri anda sebagai trader, anda sedang buat hybrid portfolio. Apa hybrid portfolio? Hybrid portfolio ni anda ada portfolio pelaburan yang menggabungkan kedua-duanya, iaitu aset tetap dan aset tak tetap. Masuk sini, boleh? Faham? Anda sedang buat hybrid portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan hybrid portfolio tadi? Daripada retain income anda, dah tolak duit emergency, anda buat dia untuk tahun-tahun. Bukannya hujung bulan ni aku ada berapa, aku nak depo berapa. Pakai teknik ni, anda tak dapat berfikir cara tu. Ada Bet 360 ke apa dalam ni, pergi tengok. Okey, faham? Anda sedang buat hybrid portfolio di mana anda merupakan portfolio manager dia. Kalau anda ada simpan ASB, fixed deposit ataupun apa-apa yang pendapatan annual, pada masa yang sama anda sedang trade, anda tak dapat nak bezakan trading anda berbanding dengan simpan ASB anda tau. Tapi orang tak ada fikir macam ni. Ramai tak ada fikir macam tu. Ramai orang, okey, lepas dia tolak ASB, tolak apa, berapa duit aku ada untuk nak trade. Anda tak dapat nak pecahkan dia. Anda kena lihat dia sebagai satu. Daripada retain income anda, Mas Tura, Han, tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Dah le fikir, nanti aku ada, aku depo berapa. Itu mengarut. Cara tu, dia macam ada duit, buka kedai. Tak ada duit, tutup kedai. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak lah. Memang tak. Permulaan untuk anda berfikir sebagai seorang peniaga ni, anda kena tengok diri anda. Daripada sudut modal, masa. Jadi benda-benda ni, anda kena sediakan benda ni dahulu. All this platform, barulah nak fikir trading. Jangan buat mistake saya. Mungkin anda tak buat benda tu. Saya buat benda tu. Ada duit, terus depo. Orang kata boleh kaya kan. Kayap ada lah. Okey, sediakan benda ni dahulu. Okey, lepas anda dah buat benda ni, dah anda ada bajet anda, dan anda tentukan hybrid portfolio anda terbahagi kepada dua tadi. Satu adalah aset tetap. Ini adalah aset tetap. Okey. Dan ini adalah aset yang tak tetap. Yang anda trade lah, simple. Ini adalah apa yang anda trade. Saya letakkan sebagai perkataan trade. Ini apa yang anda trade. Okey. Jadi anda ada sejumlah modal tadi kan? Sejumlah modal dia. Anda ada sejumlah modal, tolong buat dia untuk annual. Kalau anda kata, macam mana aku nak buat annual? Aku tak ada lagi kan. Berhenti dulu trade. Jangan fikir ada duit, aku depo. Tak ada duit, aku tak depo. Trade $10 je, depo $15 je. Lepas tu trade. Lepas tu berangan. Nanti kalau entak-entak jadi kaya. Entak. Apa yang banyak ramai trader yang macam tu buat, anda tahu tak? Bila dia kena, bila dia dapat duit, apa dia buat? Dia lupa dunia. Dia pergi ambil duit tu, dia belanja, tak ada perancangan. Tak ada. Tak ada. Boleh tak berjaya cara tu? Boleh. Tapi lebih kepada faktor nasib. Nak ulang, tak dapat. Okey? Buat benda ni. So, daripada modal anda tadi, daripada the whole amount, dan tolak emergency fund, retain income anda, tolak emergency, okey, determinekan berapa anda nak letak dalam ni dan berapa anda nak letak dalam ni.
Dia tak dapat lari tau. Anda tak dapat akun USB lain ni. Tak. Anda kena lihat dia sebagai satu. Lepas sekian. Itu yang kita nampak, spending yang tak kena, gaya hidup yang tak, ada ramai yang cuba untuk portray gaya hidup macam ni lah. Orang kaya tak tunjuk kaya tau. Itu je saya sebut. Orang ada duit, dia tak berani nak tunjuk duit. Faham tak kenapa? Income tax tak apa lah, nanti cerita lain. Tapi kita nampak orang tak kaya dia suka tunjuk duit. Itu je saya nak bagi tahu. Faham? Faham tak? Orang kaya dia tak suka, bukan dia tak suka, tak berani nak tunjuk duit sangat. Tunjuk dia tak tunjuk, dia biasa je. Dia bantu, dia terbiasa. Kalau ada nampak yang luar biasa ni, tapi seronok tengok kan. Sometimes kita nampak orang try too hard. Ya, jadi tak kelas tau. Tapi itulah. Itu je. Itu je. Seronok tengok yang cuba untuk portraykan gaya hidup ni. Tapi bila orang kutuk industri kita juga marah. Dan kau tu buat benda tak kena. Faham? Itu je lah. Tapi nampaklah kan? Seronok tengok. Suka tengok drama. Okey. Jadi daripada return income anda tadi, berapa anda letakkan tetap, berapa anda letakkan untuk trade. Anda kena buat benda ni. Anda tak dapat aku dia lebih 100, aku dia lebih 200. Tak, anda kena tengok overall. Macam mana suka tengok. Macam mana anda nak tahu berapa banyak anda nak letak kat sini, ia bergantung kepada toleransi risk tolerance anda. Jadi untuk tahu risk tolerance anda, antara benda-benda yang anda nak tengok adalah yang pertama, anda kena tengok kepada objektif anda. Objektif anda jangka pendek atau jangka panjang. Anda kata, okey, saya trade untuk nak kumpul duit, bagi saya untuk nak melancong bersama keluarga pada tahun ni. Melancong ke mana? Orang tengah COVID-19. Engkau sibuk simpan duit nak melancong. Tapi iyalah, kalau nak buat, tak ada salahnya. Objektif kita lain-lain. Dan letakkan. Jadi anda ada hala tuju. Okey. Kalau saya lah, anda sedang melihat satu hybrid portfolio yang anda manage dua ni. Anda boleh ada pelbagai objektif. A common that one will be anda punya ni, financial freedom. Financial freedom. Apa itu financial freedom? Financial freedom adalah apabila passive income anda ni bukannya anda trade ataupun jalan robot, biar robot tu jalan, kita dah financial freedom. Tak, itu risk. Financial freedom apabila income yang kat sini menjana cukup untuk anda tampung perbelanjaan anda setahun tadi. Kalau annual income anda, bukannya pendapatan bulan-bulan. Yang saya nampak orang banyak kata kan, kalau trade boleh buat 2,000 sebulan ni financial freedom. Mana ada? Itu lawak. Kalau anda tak ada hutang semua, bil api, bil elektrik, bil air semua kan, dah tak ada, then baru anda kata 2,000 sebulan cukup financial freedom. Mungkin lah. Itu tak. Okey, faham? Jadi maksud financial freedom kat sini, income tetap anda, harta anda menjana cukup, tak habis makan. Anda tak payah trade, tak payah apa pun. Selagi anda trade untuk nak bayar bil, mana ada financial freedom? Tapi seronok tengok orang kata, kau trade sehari buat $50 dah cukup tu, tak payah bekerja dah. Mengarut ada lah.
Dapur masih berasap. Itulah kan. Kita tunggu goyang kaki. Financial freedom pendapatan tetap ni, kita tak payah buat apa. Cabut rumput pun tak payah. Kan? Anda mandi bagi wangi-wangi je. Dan tunggu duit. Itu pendapatan tetap. Yang selagi ada trade, duk tengok EU naik ke turun, itu bukan pendapatan tetap. Faham? Robot apa semua, memanglah tak payah. Tapi bila dia ni, kita duk tengok juga kan. Itu bukan pendapatan tetap. Itu bukan. Itu turun naik macam mana kita nak kata tetap? Kan? Sekejap dia jadi, sekejap dia MC. Macam mana kita nak kata dia tetap? Itu mengarut. Itu bukan tetap. Faham? Financial freedom adalah apabila pendapatan tetap anda dapat menampung pembayaran untuk setahun. Bukannya tengok bulan-bulan. Apa benda fikir? Anda bukan bekerja trading. Boleh? Dah dapat benda tu, anda tentukan berapa peratus duit anda tadi. Anda punya aim adalah whatever duit retain income anda tahunan, 80% kat sini. 20% kat sini. Kalau anda dapati duit ASB anda lebih rendah daripada duit dalam MT4 ataupun MT5 anda, berhenti trade dulu. Berhenti trade dulu. Anda sedang buat benda terbalik. Okey? Faham? Itu paling senang dia. Itu aim anda. Kalau nak start, anda boleh start dengan ni. 60%, 40%. Jangan fikir nak depo sangat. Jangan nak ketagih sangat. Ketagih itu tanda berjudi. Okay. Work on this dahulu. Okay. Petang ni kita sambung kepada topik ni. Kita dah 3.20 ni. Petang ni kita sambung ke topik ni. Macam mana anda membahagikan kepada bahagian ini. Saya tak dapat nak cerita banyak kat kawasan ini. Yang bahagian ini, kalau saya duk cerita, dia akan jadi nasihat pelaburan. So what you do is, nasihat saya, ada banyak yang anda boleh pergi. Anda beli saham untuk dividen, anda beli fixed deposit, certificate of deposit, anda beli rumah ataupun hartanah yang disewa, anda beli fleet of kereta yang disewa, itu adalah pendapatan tetap. Avramis punya berapa RAM boleh run? 4 RAM boleh, 4 gig boleh run, tapi beratlah dia. Dia boleh run, 4 gig boleh run, 2 gig boleh run. Tapi kalau anda scan banyak-banyak, stuck dia. Tanya Imran. Tanya Imran esok. Saya dah run dulu. Sebab tu saya stop. So waktu tu, laptop tu, laptop tu tak, sebelum ni, saya ada, saya run dia, tapi berat. Dia berat. Sebab saya nak kita buat live macam ni, saya cuba run dia. Stuck dia. Dia stuck. Berat. Yang waktu tu RAM yang tu adalah 8. Lepas tu saya letakkan, saya upgrade dia kepada 16. Yang ini, kejap Yang ini berapa RAM dia? Kejap. Yang ini sekejap Okey. Yang ini 32. Yang ini 32. Yang ini okeylah kot. Yang ini 32. Tapi saya kena run dia sekali lagi lah. Kena jalankan dia sekali lagi lah. Yang ini 32. Yang ini boleh. Saya rasa boleh. Yang ini tak ada masalah. 32. Saya nak upgrade lagi kepada 64. 128. 128. Tak semua laptop ada 128 dia. Tak boleh bawa. Okey. Okey, jadi kita akan sambung topik ni Kita akan sambung topik ni pada ni. Jadi what you do is untuk bahagian ni. Yang saya akan cerita banyak adalah untuk trading part. The trading part petang ni kita akan cerita bagaimana untuk anda pertama kaedah untuk anda
membuat akaun anda dan membahagikan akaun anda. Dan yang kedua adalah bagaimana anda buat dia untuk hedging. Anda akan bahagikan. Ini adalah satu akaun untuk hedging. Ini adalah satu akaun. Hedging bukan hedging kepada position sini tau. Hedge kepada yang ini. Yang kedua adalah untuk anda trade. Anda akan bahagikan akaun anda kepada jenis-jenis ni. Trading biasa. Okey. Kita akan sambung yang ni petang nanti kepada pembinaan portfolio. Okey. Ini apa yang kita bincangkan sebelum ni. Jadi kita recap sikit apa yang kita bincangkan. Dalam membina portfolio, basically ada 4 yang anda perlu buat. Yang pertama, setkan objektif. Anda tahu apa yang anda nak. Daripada objektif anda lihat kepada modal. Basically, anda sedang memulakan satu bisnes, satu pelaburan lah. Anda sedang nak lihat, anda nak melabur kat mana. Setiap trader, retail, semua kita ni adalah fund manager tau. Kita bertindak macam fund manager. Itu yang, anda bukan bertindak sebagai trader. Anda bertindak sebagai both trader dan investor. Anda main dua peranan. Sebab yang pertama, anda adalah actively trading. Anda tak dapat tengok trading ni beza macam anda duit, dia berbeza macam anda simpan ASB. Itu semua satu. Sebagai trader retail, anda sedang menguruskan pelaburan anda sendiri. Faham? Ya? Di mana anda masuk kepada aset-aset yang naik turun harga dia. Dan juga pada masa yang sama anda ada simpan ASB, mutual fund, anda ada fixed deposit, whatever yang anda laburkan. So, langkah pertama yang anda buat adalah buat bajet anda. Buat bajet anda. Ini langkah pertama. Jangan fikir berapa banyak aku boleh nak depo hujung bulan. Kalau itu cara anda trade, ada $50 boleh dapat berapa, ada 1,000 boleh dapat berapa. No. Itu soalan-soalan yang mereka yang akan hilang duit. Saya simple je. Saya selalu dapat soalan. Teknik ni kalau letak 2,000 dapat berapa? Entah. Anda kena test out any system dan dapatkan prestasi dia kepada apa yang anda, risiko yang anda letakkan. Dia tak sama tau. Jadi sebelum apa-apa untuk nak cerita risk, anda buat bajet anda dahulu. Daripada bajet anda tahu. Kalau anda banyak duit, anda boleh ambil risiko besar sikit. Senang nak dapat duit, gaji besar, anda boleh ambil risiko besar sikit. Kalau anda memang tak ada duit, ada hujung-hujung bulan ada $10. Lepas tu nak sembang pasal nak buat 1,000. Anda sedang ambil risiko yang di luar kemampuan anda. Sebab $10 yang anda ada lebih tadi, anda perlukan duit tu. Kita start kasar sikit. Biar buka minda. Dah cerita. Bukan saya kata tak ada duit tak boleh trade. Boleh. Tetapi anda rancangkan dan buat kepada toleransi risiko yang kena kepada anda. Tak ada orang yang boleh bagi tahu anda depo 1,000 buka 0.1 lot. Tak ada. Anda yang tahu apa toleransi risiko anda. Yang anda kalau kena stop loss, anda tak jeling chart. Kalau kena stop loss, anda duduk jeling chart. Berhenti trade dahulu. Anda sedang buat benda yang tak kena kepada toleransi risiko anda. Boleh? Start dengan itu. Jadi macam mana kita nak buat benda ni semua? Buat bajet anda. Daripada bajet anda ketahui berapa sebenarnya duit anda ada, dah tolak income, tolak semua perbelanjaan anda untuk setahun. Untuk setahun. Bang, saya student, saya tak bekerja lagi. Macam mana saya nak buat benda ni? Listkan apa perbelanjaan anda. Saya duduk dengan orang tua. Saya tak ada perbelanjaan. Lepas tu handphone kau tak pergi bayar. Bapak mak juga bayar. Kalau itu bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam Galih dia sponsor. Bayar bil. Kalau nak hantar kepada Galih. Boleh Galih? Sempat juga Galih.
listkan pendapatan anda, listkan anda punya perbelanjaan untuk setahun. Sebab perbelanjaan kita tiap bulan tak sama. Masa kereta expired dia punya rotek tak sama belanja kita. Masa raya tak sama. Jadi anda letakkan semua ni. Masa PKP ni anda tahu tak harga minyak sekali naik. Anda cek kat pump station berapa harga minyak seliter. Pergi cek. Sekarang ni orang tak ramai driving jauh-jauh. Sebab tu tak ada orang bising. Kalau ada fikir kat US je inflation, dekat Malaysia ni ada tak fikir benda tu. Pergi tengok benda-benda ni ya. Okey, lepas anda buat bajet anda, ada Lepas tu what you do is anda letakkan berapa sebenarnya anda punya nak bahagi dia ke mana. Okey. RM2.5 boleh tahan kan? Sebab kita tak pergi, tak driving. Waktu ni tak bising. Kan? Sebab kita tak keluar rumah. Minyak masak RM31 sebotol lah. Minyak masak kita masih murah, Aisyah. Minyak masak kita masih murah, seriously. Anda pergi tengok kat Thailand berapa harga? Tengok pergi dekat Indonesia berapa harga? Kita masih subsidize. Kalau nak tahu. Papua New Guinea. Tengok harga minyak dia, harga minyak masak dia. Okey. Lepas anda dah determinekan berapa anda ada, ni apa yang anda cuba buat daripada jumlah ini goal anda. Anda tak payah buat direct. Anda punya goal adalah untuk letakkan 80% retain income anda kepada pendapatan tetap. 20% kepada trading. Sebab sini kita bercakap mengenai risk. Okey? Anda boleh mula dengan 60%. Ini peratus Anda boleh mula dengan 60%. Okey, dan 40% untuk trading. Itu langkah pertama. Apa aset yang anda nak masuk kat sini? Saya tak dapat nak katakan berapa peratus masuk ASB, berapa peratus nak masuk mutual fund, berapa peratus. Saya tak dapat nak bagi benda tu. Sebab itu menjadi satu nasihat pelaburan. Determinekan berapa sebenarnya yang masuk akal. Letakkan, what you do is anda cari shop around, fixed deposit, whatever, mudarabah or whatever. Anda pergi cari termasuk saham-saham yang memberikan dividen, yang whatever you do yang mendapat pendapatan tetap. Tak sama bajet, exactly, betul. The thing is, anda letakkan, kalau anda goal anda, ini biasanya range dia adalah between 5 ke 15% untuk annual. Ini adalah annual. Okay? Itu range 15% tu tinggi tau. In the environment yang kita ada sekarang ni dengan kadar faedah yang rendah, 5% annual, to me, as long as dia adalah tinggi daripada inflation rate. Okay? Mutual fund, dia ada pelbagai jenis. Anda kena shop around. Tanya Pian, ada pelbagai jenis. Depending kepada toleransi risiko anda. The more dia kepada equity market contohnya, the more dia kepada sektor tertentu, the higher risk dia, the more dia kepada pendapatan tetap, the lower risk dia, tetapi return dia akan lebih rendah. Kebiasaannya. Ada masanya dia tinggi, ada masanya dia rendah. So, anda pergi buat anda punya homework. Ini anda kena shop around. Tanya. Buat your research. Yang benda dekat sini. 80-60% ni. RM4 1 liter. Okey. Itu yang sebelah kiri. Apa yang saya buat yang sebelah kanan ni. Ni yang anda pergi trade kan. Depending kepada berapa bajet. Katalah
anda ada $10,000. Contoh, anda bermula, boleh 80% tak cukup. Belum lagi. Kalau anda baru mula, $6,000 simpan ASB, beli whatever, yang ni. Kita letakkan macam ni lah. Sini $4,000. Okey? Sini $4,000. Dan apa yang saya buat, saya akan lihatkan profil portfolio. Faham tak apa profil portfolio? Profil portfolio saya, ini mungkin perkataan-perkataan yang akan anda lihat apabila anda buat research benda ni. Adakah portfolio anda cyclical ataupun non-cyclical? Okey. Cyclical ataupun non-cyclical. Kita masuk dalam sikit Ambil nota-nota ni Ini nota ni saya tak kongsi tau. Anda kena ambil nota-nota ni. Ataupun non-cyclical. Non-cyclical dan cyclical ni adalah bermaksudnya, adakah dia terdedah kepada naik turun pasaran. Faham? Ini nombor satu. Anda kena tengok profil portfolio anda. Adakah aset ataupun contohnya, kalau anda cyclical, adakah anda sedang membeli mutual fund yang banyak terdedah kepada equity market, kepada saham, kepada hartanah. Anda beli REIT, anda beli whatever. Kalau dia cyclical, dia terdedah kepada, anda tengok aset-aset yang anda beli. Kalau dia kepada fixed deposit, dia kepada kadar faedah. Kalau kadar faedah dijangka akan naik, then anda punya ni akan naik. Kalau kadar faedah dijangka turun, dia dijangka akan turun. Faham? Okey? Jadi anda kena tengok apa profil dia. Adakah dia cyclical ataupun non-cyclical. Ni benda ni. Anda kena tengok aset-aset yang anda nak bina. Sebabnya, apa perbezaan dia? Cyclical ni, kalau anda sedang dalam bullish market, nampak kenapa kita gunakan pengetahuan kita ni tadi untuk nak masuk market mana? Faham tak? Yang copper tadi contohnya. Yang ini tadi Sebab kalau kita ada copper yang naik daripada sini, copper ni guna dia apa? Yes, betul. Copper ni guna dia apa? Banyaknya dalam industri. So if this happen, anda rasa what is happening? Copper ni naik few things. Kalau kita katakan dia adalah bullish, kita katakan dia bullish Three conditions. Anda kena tengok 3 benda. Kalau dalam bullish copper, yang pertama, US dollar down. Kita letak bear lah. Bear. Yang kedua, JPY bear. Yang ketiga, equity indices bull. Itu 3 condition untuk copper ni naik. So what do we have dalam pasaran sekarang? We are expecting untuk US dollar menurun ni, US dollar. Nampak macam mana kita gunakan benda ni? Industrial sector naik kalau saham naik. So what we are seeing here untuk dollar, we are expecting dollar untuk trade kepada satu resistance. So we do have this condition yang pertama ni. Yes. JPY. Kalau kita tengok JPY pair, anda ambil lah apa-apa. JPY. Dekat daily chart. Everything lining up. Kalau kita tengok JPY pair, kita nampak kat kawasan sini, selepas that pullback, ini dah ada. Kita masih ada incomplete sequence dia ke atas sana. Ini masih lagi tak habis. Kita masih lagi dalam bull run untuk yen pair. Maksudnya yen, mana chart dia tadi? Nampak? Yen masih lagi adalah bear. Second,
indeks. Tak payahlah cerita. Anda pun tahu dah. Faham? Nampak macam mana anda analisa apa yang dalam anda punya. Try buat chart dia. Anda akan nampak benda ni semua. Semua aset sama je. Semua sama je. Everything satu. Everything satu. Okey. Balik kepada ini tadi ya. Anda tengok apa jenis dia. Jadi kalau anda dapati anda dan analisa anda menyatakan bahawa anda masih lagi dalam bullish, dan market yang dalam bullish, saya akan pilih cyclical sector. Saya akan pilih beratkan kepada cyclical sector. Faham? Bila anda beli mutual fund, you do your homework. Whether you can move your type of fund. Maksudnya sekarang ni anda berat kepada, anda sedang membeli kepada fund yang berat kepada equity. Okay, bull market. Okay, kalau masa bull market dia cantik. Tetapi semasa bear market dia habis. 3 tahun lepas, siapa ingat mutual fund macam mana? Okay, tahun ni dia dahsyat. Faham? Kalau anda dapati anda sedang menjangka bear market, then anda masuk kepada non-cyclical. Nampak tak? Pengetahuan yang anda ada pasal market punya cycle tadi. Boleh tak? Jadi, waktu sekarang ni, saya sedang menunggu untuk ini. Bukan sedang menunggu. Kita dah bermula cycle tu. Saya sedang menunggu satu cycle ke bawah untuk masuk balik. Bila saya punya timing adalah kepada tu. Sebab itu Aisyah, yang soalan tadi awal tahun kita beli, kalau anda mengaitkan dengan apa yang anda nampak dekat chart, you know, bila you can't get those top and bottom. Itu mustahil. But anda tahu bila anda start membeli. You buy bila market takut. Bila market jatuh nanti, masa tu anda membeli. Tak faham structure, setakat tengok candle sebiji, itu pening. Itu tak dapat. Boleh, try tengok chart 10 tahun. Kan dia ada OHLC. OHLC tu support resistance. Bijak tak kali? Sama. Okey. Dah anda dapat benda ni, then anda decide ke whether that one will be more cyclical ataupun non-cyclical. Then anda ada benda-benda yang dilihat sebagai fix. Jadi kalau anda, of course cyclical ni pulangan dia lebih tinggi, risk dia bukannya anda pergi MC, tapi anda akan dia akan draw down lama sikit. Anda tunggulah. Benda ni je. Tengok satu candle boleh pening. Baru saja sedang. Okey, dan anda ada benda-benda yang fix. Jangan semua pula letak dalam satu aset. Ini kalau anda ada modal yang dah besar. Anda kena faham, tiap-tiap tahun anda akan buat benda ni. Maksudnya anda akan masukkan duit tiap-tiap tahun. Top up portfolio. Boleh? Okey. Ini anda apply apa yang anda dah belajar, Aisyah. Kalau anda jenis yang non-cyclical tadi, then anda boleh buat awal tahun beli, lepas tu masuk setiap bulan top up. Itu non-cyclical. Kalau anda cyclical, gunakan apa yang anda faham tadi. The thing is, anda dah ada ilmu tu. Faham? Anda dah ada ilmu tu. The top, bila market tengah takut dan anda dapati itu sedang berlaku dekat chart anda, menunjukkan bahawa itu cuma correction, anda masuk. Siapa ingat yang saya duk waktu bulan 3 tahun lepas, orang duk pergi habislah market, kiamat dunia. Saya ingat lagi waktu tu, orang semua habis. Pasaran akan ada sekarang ni macam dah tak ada. Kita akan ada Dow Jones, indeks dia tercancel. Saya duk cari cara nak masuk market, nak beli. Faham? Saya duk cari masa market kita memang expect dia pullback. Sebab dia sampai equal leg kepada super cycle dia. Ni.
kepada super cycle dia. Yang ini. Mana? Dow Jones. Mana Dow Jones? Ni Ini memang kita expect untuk dia pull back. Ini cukup tak? Ini memang kita expect dia untuk pull back. Kawasan ni equilibrium. This area is equilibrium. 1 dan 2. Tak cukup chart ni. Kita ambil daripada kosong. Kawasan ni 1, 2. Sekejap. Ini 1, 2 ni. This area. Ini. Dia memang kawasan equilibrium. We are expecting untuk dia jatuh. Nampak tak dia break 1618? Sektor teknologi berapa lama nak hold? Kalau teknologi adalah cyclical. Kalau anda jangkakan market masih positif, itu je. Saya buat benda tu, Wimon. What I do is kepada 100% tempat entry tu, yang kita duk cerita setiap hari. Kat mana kita nak hold, kat mana kita nak ni, TP level, you cairkan kepada aset lain. Kalau dah sampai 50%, keluar separuh lagi, biar. Saya buat benda tu. 2083. Sakit perut aku. Tak apa, untuk cucu boleh juga. Ini semua buat reta. Faham tak? Anda duk depo trade MC, duk trade depo untung belanja orang ataupun beli entah apa-apa kan. Okey, ini adalah bahagian sini. Ini pula untuk bahagian trading. Okey. So, apa yang anda perlu buat, buka 2 ataupun 3 akaun je. Ini adalah bank account anda. Okey? Depending kepada anda tanya diri anda sendiri. Aku tadi ada 4,000. Ni contoh lah. Berapa sanggup rugi 4,000 tu? Berapa sanggup rugi 4,000? Itu soalan yang anda kena tanya diri anda dahulu. Kenapa anda perlu tanya benda tu? Katalah, saya sanggup rugi ke semua. Dan anda letakkan 4,000. Kalau anda kata, saya cuma sanggup rugi separuh, 2,000. Dan anda cuma letakkan 2,000 dekat sini. Ini adalah dekat, kita ambil contoh XM. Ini sebagai bank. Anda cuma letakkan 2,000. 2,000 lagi letak mana? 2,000 lagi ada letak mana? 2,000 ni, lagi 2,000 ni, anda letaklah dekat ni, yang fix ni. Depend kepada anda. Yang 2,000, anda jangan letak dekat XM semua. Anda cuma sanggup rugi 2,000. Jangan letak 4,000. Dah sanggup rugi 2,000. Itu yang pelik je. Anda bukannya nak tunjuk akaun anda kepada orang tarik pelabur. Anda nak trade. Faham tak? Cuma letakkan duit yang sanggup hilang. Itu yang dimaksudkan dengan sanggup hilang. Bukannya letak yang kita... Kalau anda buat fund management, itu lain. Anda kena letakkan duit tu supaya pelabur tengok kan. Dan anda cuma kata 10%, 20%. Itu kerja fund manager. Anda manage bank. Ini bank anda. Anda letaklah. Yes, letakkan fixed investment. Jadi at least duit anda bekerja. Tak adalah dia mati kat sini. Faham? Okay. Now, trading account. Trading account, anda tak perlu buat banyak. Anda boleh buat satu je. Tapi kalau susah anda nak manage dia, anda buat satu, anda kena tulis satu. Macam saya buat satu, lepas tu saya tulis satu-satu. Saya rekod, kerana ini adalah sistem apa. Ini adalah untuk
untuk daily trade. Ini adalah untuk swing. Ini adalah untuk position. Okey. Tak apa. Anda buka 3. Simple. Maksudnya dah ada 4 ya. Ini adalah untuk anda trade yang intraday ke, daily trade ke, apa ke kat sini. Dan di sini yang ini anda mungkin trade, kalau saya trade H1 dan H4 yang ini. H1 dan H4 yang dekat sini ya. Ni mungkin short term. Ini lebih kepada cuma saya trade yang ini untuk incomplete sequence yang dekat sini. Yang ini adalah cuma untuk incomplete sequence. Ini pula H1 dan H4 itu yang guna dekat sini apa yang saya tulis ni. Mana dia punya market outlook tu anda nampak compound duit dari moratorium macam ni. Kalau tanya saya, itu bukannya moratorium. Itu refinancing. Faham kan? Kalau 50% ASB, public mutual 20%, simpan untuk saham 30%. Ini jawapan dia adalah boleh. Ini jawapan kepada soalan Wimon tadi. Anything boleh. Tapi kalau anda tahu berapa what you do is anda lihat dia ada risk profile dia tahu. Saya tak dapat katakan boleh 20%, boleh 30%. It all depend kepada risk profile anda, Wimon. Dia ada banyak jenis mutual fund tu, dan dia ada certain pulangan kepada certain risk. Okey, Pian, untuk soalan anda, bagi saya itu bukan moratorium, itu cuma refinancing. Faham? Jadi saya tak nak pergi terlalu dalam, takutnya jadi jawapan politikal. So, I think anda faham. Anda tengok detail dia, I think anda faham. A bit of ni sikit, calculation sikit. Okay, ini H1, H4. Depending, kalau anda intraday, itu boleh M15, M5. Kalau anda scalper, itu M1 dengan M3. Ini pula untuk momentum sequence. Ni account khas. Anda nak buka position, anda internal transfer. Faham? Jawapan terlindung. Jawapan terlindung. Betul, jawapan terlindung. Dia jadi politikal. Faham? Kita tak dapat nak sentuh itu. Okey, yang satu lagi adalah saya akan trade untuk yang macam UCAT tadi. Ni position trade. Ini position trade. Kalau anda perasan, cara saya mengira position sizing, saya tak menggunakan any leverage. Betul Hanif. Nama sedap sikit. Kalau anda perasan, size stop loss saya, katalah ini adalah $30. Okey. Dan saya akan masukkan, ingatkan XM untuk selamatlah. Anda letakkan, setiap kali anda transfer untuk entry, anda letakkan $45. Kalau kita satu stop loss $30, itu contoh dia lah. Faham? Itu 50%. Saya tak gunakan any leverage. Kalau tanya saya berapa leverage nak ambil 888. Sebabnya anda nak, kalau position ni tengah running, anda dah BE, anda nak masuk second position, anda internal transfer lagi, ataupun dia dah whatever lah, dia dah cover whatever. Tahu tak kenapa saya tutup separuh position? Apa benda tu sini? Tahu tak kenapa saya tutup separuh position? Dan separuh lagi jalan. Sebab saya nak freekan supaya saya tak payah kepada exposure saya. Faham tak? Kalau anda duk banyak-banyak buka position kan, anda akan menggunakan leverage.
saya akan tutup separuh supaya cuma separuh saja yang risk. Saya boleh gunakan lagi separuh tu untuk nak masuk kalau ada entry lain. Namanya cantik. Betul, betul. Saya setuju ni. Betul. Yes, exactly, Santi. What you do, so internet transfer kita adalah instant. Dia masuk terus. You only put inside the trading account benda untuk buka position tu sahaja. Of course, dia macam banyak kerja. Kalau anda intraday, anda letakkan untuk hari tu, gunakan. Nampak tak kenapa kita guna bullet method? Galih, kalau intraday, faham kenapa anda guna bullet method? Because you do this transaction daily. Keluar masuk, jangan compound dia. What you do is anda lihat kepada position sizing anda every day. Faham kali? Bimon? Ni kita akan bila minggu satu lagi kita akan cerita pasal position sizing banyak. Sebab itu penggunaan tu mufti. Benda aku pula mufti. Means pecah account dari 2000. Tak. 2000 tetap dalam ni, Anip. Dalam ni kosong. Ini kosong. Bila kita nak trade, katalah kita punya risk adalah $30. Satu entry, anda transferkan $45. Sebab stop out level kita ambil yang tinggi sikit, 50%. Kalau anda trade chef punya pair, 50%. Kalau anda, bukannya pecah 2000 tu kepada banyak-banyak kan. Tak. Bila anda nak trade, anda internal transfer. Bila anda nak trade, anda internal transfer. Kalau anda intraday, satu hari ada risk berapa? Itu cara dia. Katalah satu hari aku risk $30. $30 ni akan trade berapa banyak position. Everything calculate. Dia macam kita punya kedai. Ni untuk gaji budak. Ini untuk bayar elektrik. Ini untuk bayar apa. Kita dah pecahkan. Apa operation dia. Apa untuk... Inilah untuk modal kedai. Ni adalah untuk operation hari-hari. Tu. Yes. Lebih kurang simpan dalam wallet. Dekat XM tak ada wallet. Sebab tu kita guna account. Kalau ada broker yang menggunakan wallet, letak dalam wallet. Nak pakai baru transfer. Jadi apa-apa. Tahu tak kenapa saya buat benda ni? Ingat tak saya cerita pasal chef tu? Siapa yang tak buat masa chef tu, anda ada stop loss pun tak guna. Dia tak sampai berapa saat dia anda nak transfer. Kita katalah, sebab tu saya gunakan limit order. Limit order, bila nak letak limit order, saya transfer. Kata lagi dua. Kena. Okey. Esok pagi tengok ulangan lagi. Okey. Yes, Galih. Anda cuma letakkan kepada your bullet should be, berapa dia punya total satu hari. Kan dalam bullet method tu ada total satu hari kan. Galih punya soalan mengenai bullet method ada dalam nota. Yes. Itu je lah. Pilih yang tak ada ambil masa sehari. Itu sepatutnya tak macam tu, Anip. Kalau bahagian broker lah saya dapat cakap macam ni lah. Sepatutnya dia tak ambil masa sehari. Sebab akaun trading, duit kita ni separate daripada operation dia. Sepatutnya. Kalau dia ambil masa, maksudnya duit kita tu park tempat lain. Jadi jaga-jaga sikit lah. Saya tak dapat cakap lebih daripada tu. Faham? Uish. Jangan tulis kat sini. Saya tak dapat dah sebut. Okey? Tak, mana-mana broker semua bagus. Kena sensor.
Okey. Okey, faham? Itu je dapat saya sebut. Lain saya tak dapat nak sebut. Ya? Faham? Okey. Now, saya sempat tak? Kita jam berapa ni? Kita tak sempat cover topik kita lah. Okey. Topik kita hari-hari cerita sama. Kita cerita ni lagi menarik kan. Ini tak logik. Sebab sepatutnya akaun kita adalah separated. Trading account, duit untuk trader. Duit trader tu separated. Itu adalah untuk portfolio trader tu. Jadi kalau dia ambil masa sehari tu, something is very wrong. Kalau lama tu mungkin sistem kan, 2 jam ada sistem down ke apa kan. Tapi kalau sehari tu mengarut tu. Cikgu Zatul jaga. Zatul SS tu. Zatul tak bersalah tengah makan kucing. Bukan tengah pagi makan kucing. Okey. Buat benda ni. Determinkan berapa yang anda akan peruntukkan untuk setiap portfolio. Okey. Di sinilah kenapa untuk setiap benda ni anda kena dah test dia. Dah test sistem 1. Ingat tak kita cerita ni? Sistem 1, sistem 2 dan sistem 3. Dapatkan expectancy. Ni contoh tadi kita guna incomplete sequence, momentum sequence, dan untuk yang lebih ni ini adalah untuk incomplete sequence sahaja. Dapatkan sistem tu punya expectancy, dapatkan sistem tu punya frequency, berapa kali tradable setup. Anda kena test dia. Ini benda-benda ni yang anda akan buat sekali je tau. Mungkin dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan daripada hidup anda, yang anda boleh gunakan dia seumur hidup. Faham? Yang anda, ini ambil masa anda 3 bulan, lama-lama pun 6 bulan, lagi banyak, lagi lama, lagi bagus. Anda dapatkan sistem tu punya prestasi. Tolonglah dapatkan benda-benda ni. Ini teknik semua bagus. Semua teknik bagus. 3711. Okey. Whatever teknik, semua bagus. Teknik yang anda dah ada sekarang, asalkan anda disiplin pakai dia. Try dekat demo. Orang kata demo nanti tak ada feeling. Nak feeling, jangan buat benda ni. Nak feeling, jangan trade. Sebab feel tu hancurkan kita. Jangan. Kalau nak cari feeling-feeling ni, jangan trade. Sebab anda musnah sebab feeling. Jadi kalau yang bestnya demo pun dia pergi tipu. Faham tak demo dia pergi tipu? Tadi masuk dah betul, dah kira lot apa semua 0.2, 0.3. Lepas tu bila profit tekan 1. Lepas tu tiba-tiba banyak. Demo tipu tak tipu siapa? Tipu diri sendiri. Okey, buat 3 bulan, minta masa anda 3 bulan buat benda ni, dapatkan. Okey, mana-mana sistem, any teknik yang bagus anda apply dia, pakai. Faham? Kenapa saya pakai 3711? Sebab dia amat versatile tau. Anda boleh scalping. Anda boleh position trade or whatever. Ada lagi trophy wife dia. Faham? Apa teknik semua bagus. Apa teknik, everything semua bagus. Asalkan dia adalah tetap stop loss kat mana, TP, cara mengurus sama je. Faham tak kenapa saya biarkan silver tu? Sebab saya nak tahu prestasi sistem. Saya biarkan dia kena stop loss, kenalah saya tahu apa prestasi dia. Dia kena TP, kenalah. Dia to me is only one entry kepada jumlah yang saya sanggup loss. Okey? Boleh? Kita akan cerita pasal position sizing model
on top of ini. Okay, now, kenapa kita bercakap mengenai cyclical dengan non-cyclical ni tadi? Kenapa? Because kalau cyclical, anda masuk kepada cyclical, dia terpengaruh kepada sentimen market. Betul? Ini terpengaruh kepada sentimen. Sekiranya sentimen negatif, anda punya portfolio kat sini akan draw down. Anda akan jumlah ataupun nilai aset yang anda pegang akan turun. What can you do untuk ini? Siapa ingat apa yang kita pernah ceritakan pasal benda ni? You need satu lagi account dan bukan duit 2,000 tu. Dia duit daripada sini. Untuk hedge. Ini cuma trade against ini. Bila kita mencapai satu critical point. Critical point ni macam ni. Anda tetapkan berapa persen daripada anda punya portfolio. Katalah anda tadi letakkan 6,000. Anda membeli saham, membeli apa-apalah yang sebelah sini. Okey, dan katalah daripada 6,000 ni 5,000 anda beli saham. Jangan letak semua 5,000. Don't. 10% dia, 10% anda masukkan untuk hedging. Duit ni simpan dalam ASB dahulu. Jangan letak dalam ni. Faham? Letak dalam ASB ke apa-apa yang fix. Anytime anytime anda nak beli benda-benda yang turun naik ikut kitaran market, termasuk mutual fund. So ada mutual fund yang lebih volatile. Tanya Pian tahu benda ni. Yang turun naik ikut kitaran market. Katalah anda kira perbelanjaan untuk beli yang tu untuk setahun adalah anda akan membelanjakan sebanyak 1,000. Okey. Standby another 100 daripada jumlah portfolio anda, letakkan dia dalam ASB dulu. Ataupun something yang fixed deposit ke apa ke kan. Dan bila anda punya portfolio turun certain percentage, how much is the percentage? Di sinilah kepada anda, you can work sama ada kepada 20%, 30% or whatever kepada toleransi risiko anda. Sebab dia kepada jumlah dan makna duit kat sini. Saya IPO last saya masuk tahun 97, 98, 99 dia. Saya tak IPO tu. Ada tengok Didi. Faham? China sekali. IPO. Sebab kita tak tahu prestasi company tu. Selagi saya tak tahu prestasi company, saya akan lebih kepada benda yang saya nampak. Saya tahu prestasi dia. Saya tahu apa dia punya jangkaan pulangan. Saya masuk yang itu. Jemaat boleh. Pian. Saya tak minat. So basically 50-50. It can go up, it can go down. Saya tak suka buat benda tu, Imun. Last saya kena utama. Siapa tahu? Siapa tak tahu yang kad kucing dulu tahu lah. Okay. Pian. Okay. So what you do is anda determine kan. So when this amount triggered, anda alihkan duit ni masuk dalam ni. Oh, kalau tak nak alih pun tak apa. Anda gunakan duit ni tapi anda letakkan line of credit dia. LOC dia. Faham? Anda rekod kena, aku dah guna duit ni, aku kena ganti balik. Faham? Anda ganti balik.
terus minta suruh minta diskon. Diskon tu siapa-siapa boleh start kan. Okay? Asal kalau ada nak guna duit kat sini, dia right hand, left hand, anda tapi anda kena ganti dia. Whatever yang ada kat sini, kesemua ni, dan kat sini anda nak buat apa? Kalau anda masuk cyclical dan cyclical anda tengah drawdown, anda trade lah JPY untuk long. Faham? Anda trade lah JPY. Maksudnya pair JPY anda short. Masa ini je. Untuk hedging. Faham? Untuk hedging. Ingat, yang dekat sini anda akan maxkan anda punya leverage. Yang kat sini. Untuk cover whatever drawdown you are facing. Ingat, yang kat sini tak ada leverage. Yang sini come with leverage. Itu caranya anda pastikan anda bukannya untuk untung tau, untuk cover drawdown ini. And then buat 3711, gunakan teknik anda, keluar masuk. And what you do normally, kalau kita dalam drawdown, normally kalau yang ini anda masuk kepada yang cyclical, down cycle dalam market dia berlaku cepat tau. Tengok. Cycle down dalam market, dia berlaku cepat. Nampak? Jatuh, naik, dia naik perlahan-lahan. Faham? Kalau dia turun, dia berlaku cepat naik. Ini COVID-19. Of course, ini weekly. Ya. Kita kata cepat, itu kira berminggu-minggu juga, 4 minggu. Tapi dia tak lama. So, you do have that window untuk nak trade JPY pair. Faham tak apa benda ni? Tangkap tak apa saya cerita ni? So, dekat sini, you are trading H1 and H4. Anda tak pergi swing untuk short yen pair. Tak, you don't do that. Nampak yen pair? Sama, cycle dia sama. Kita ambil lah apa. Nampak lah dekat weekly. Kalau dia nak jatuh, dia jatuh cepat. Jatuh cepat. Dia naik slow. Dia jatuh cepat. Dia jatuh, ini sebab kekuatan US dollar sebelum ni. Tapi kalau dia nak jatuh, dia dah jatuh cepat. Ini masa COVID-19. Ini masa kekuatan dolar. Ini sebab kekuatan dolar. Ini kekuatan dolar. Yes. Dia cycle dia. Waktu ini anda short yen pair. Waktu ini anda short AUD US dollar. Faham Memon? Benda yang anda dah ada. Tapi anda rancangkan. Bila aku nak trade ni, jangan nak fikir ini untuk trade ke sini. Tak. Anda akan ada account khas untuk dia. Anda tahu selagi anda tengah drawdown kat sini, ini masih ke bawah. Buy, sell kat phone. Faham? Anda sedang merancang duit anda. Apa, duit kat mana, pergi kat mana. Boleh, tolonglah buat something. Jangan fikir, aku ada duit ujung minggu ni, aku depo. Minggu depan, aku trade. Apa dapat? Selagi anda buat benda tu, trading anda tak pergi ke mana tau. Dia tak ke mana. Jadi duit, habis ke tempat lain. Tak ada duit, depo lagi. Itulah dia kerja dia. Dia keluar masuk macam tu. Dengan benda ni, what you do is, every 3 bulan, or whatever time frame that suits anda, saya buat 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, saya akan satukan on paper, bukannya keluarkan duit. Saya akan satukan on paper berapa size portfolio saya. Faham? Saya akan consolidate. The hybrid portfolio ni saya akan consolidate. Berapa? Yang macam kat sini, of course kita tak tahu berapa pulangan dia. Because kita akan lihat kepada annual. Tapi yang dekat sini, if you are in profit,
anda akan keluarkan dia kepada 60-40 ataupun 80-20 depending kepada ni. Anda tak pergi compound trading account. Anda compound portfolio. Faham tak? Faham tak maksud saya? Kalau ada lebih dia, anda masuk ke... Kalau ada rugi, jangan ambil sini, masuk ke sini, keluar ASB untuk trading. Kalau anda pernah buat yang tu, keluar ASB untuk trading, itu benda paling mengarut dalam hidup yang anda boleh buat. Tak make sense langsung. Maybe kalau akaun ASB anda dah max, anda ada bonus dividen, anda keluarkan untuk trading, itu mungkin boleh. Tapi kalau anda keluarkan duit pokok, equity untuk nak trade, itu antara benda paling mengarut yang anda buat dalam perancangan kewangan anda. Kalau tanya saya. Nota portfolio tak nampak lagi. Tak ada. Anda ambil kat sini kali. Anda ambil kat sini. Itu yang kena ikut, saya dah bagi tahu. Ikut kita punya ni. Semua ni saya dah ada dia punya ni. Dah ada notes dia. Lagi bagus. Dividen saham. Yap, itu lagi bagus. Anda nak kumpulkan harta. Lepas tu bila anda nak withdraw, nak belanja, boleh. Annual punya perancangan. Bukannya guna duit yang trading ni apa. Itu tak ada perancangan. Orang tak ada perancangan. Anda nak kumpulkan. Dan kalau anda nak katakan, okay, this whole ni nanti, bila ada certain percentage, aku dah, katalah, buat chart anda untuk anda punya financial freedom. Katalah anda perlukan setahun perbelanjaan sebanyak 24,000. Contoh, saya bagi contoh, 2,000 sebulan lah. Jadi 24,000 angka financial freedom anda. Okay. What you do, anda masa mula-mula, anda punya passive income ni, passive income, anda baru saja ada 500. Masih kecil. Anda katakan, okay, the moment ini nanti dah sampai 2,000, okay, aku akan bagi self-reward kepada diri aku sebanyak berapa percentage? 5% or whatever percentage. Daripada, jangan nak self-reward sentiasa. Kumpul harta dulu, baru cerita self-reward. Baru trade 2 bulan. Dapat naik sikit 200% akaun. Itu pun nasib baik, entah apa dia tekan, kan. Lepas tu dia ingat dia dapat lagi. Lepas tu duk self-reward. Oh, lepas tu sama. 3 bulan cerita sama. Cari duit untuk depo. Itu kenyataan yang saya dah buat. Saya sedang ceritakan diri saya ni. Jangan buat benda tu. Apa mistake saya buat, jangan buat. Faham? 5 minit lagi. 2 minit lagi, aduh. Faham? Determinekan berapa percentage, berapa pada mana anda punya, kita panggil sebagai milestone. Kat mana milestone yang anda akan rewardkan diri anda kalau anda nak buat benda tu. Dia dah turun harga ni. Jangan beli sekarang. GPU tunggu. Kalau anda, sepatutnya kalau anda nak self-reward tu duit daripada sini. Anda kumpulkan sikit-sikit daripada bajet anda kan. Dan anda keluarkan dari sini. Bukan dari sini. Sini untuk anda buat portfolio, untuk anda simpan harta. Boleh? Try buat benda ni. Anda akan nampak hala tuju anda. Barulah nak cerita financial freedom. Ini baru tadi trade FOMC dia profit. Terus kata financial freedom. Allahu Akbar. Itu je dapat kata. Gila kali. Faham? Okey? Ambil nota ni. Letakkan milestone anda. Saya ni tak cukup ni. Nantilah saya letak dekat Discord kali. Nantilah saya letakkan dekat Discord. Turun harga. Tak. Dia keluar 3090 tu kan.
The 40 tak tahulah bila. Yang tu entah berapa harga dia nanti ni. Mengarut harga dia. Tapi Bitcoin turun mungkin lah. Kau boleh dapat berapa ribu tu belilah. Okey, nanti saya akan letakkan dalam grup ni. Kita ada lagi few yang saya akan sentuh mengenai kat sini. Besok kita sambung. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Kang lain-lain ni insya-Allah kita cover besok. Besok kita akan cerita pasal Elliott Wave. Dan kita sambunglah nota kita untuk portfolio tu sikit lagi mengenai penggunaan ETF, komoditi, instrumen untuk trading untuk bahagian trading punya, bukan untuk bahagian pelaburan kita sambung bahagian tu besok. InsyaAllah kita kembali kepada host kita, kepada Zatul, dan jangan lupa jam 9 ada Imran dekat FB Live. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.